Salam sejahtera, saya Ko Min Hong, pelajar sarjana Psikologi Pendidikan dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, akan membentangkan kertas konsep saya yang bertajuk Motivasi Kerja dalam Kalangan Guru. Pertumbuhan dan pembangunan sesebuah negara amat bergantung kepada tenaga kerjanya. Guru merupakan asas dalam merancang dan membentuk tenaga kerja negara dari pendidikan sekolah rendah sehingga ke profesional. Oleh itu, keyakinan dan motivasi guru mempengaruhi kualiti pengajaran dan juga perkembangan diri murid. Seseorang guru yang bermotivasi adalah faktor utama dalam memastikan tingkah laku dan pembelajaran yang sihat dan berkesan. Oleh itu, pengabaian isu kekurangan motivasi guru haruslah disingkirkan demi kemajuan dalam pendidikan. Sejak kebelakangan ini, isu kekurangan motivasi kerja dalam kalangan guru semakin ketara, bukan sahaja dilanda oleh tenaga pendidik di luar negara, bahkan juga negara kita. Dalam kajian yang dijalankan oleh Ateş dan Yılmaz di Turki, kajian Benel dan Akibon terhadap negara Asian dan African, dan juga kajian oleh Niam dan William West di Nigeria, telah menunjukkan bahawa tahap motivasi guru umumnya rendah. Di Malaysia, isu ini juga dibangkitkan dalam kalangan guru. Kajian Ahmad Khairuddin Muhammad Ghazi telah menunjukkan bahawa 99% responden dalam kalangan penjawat awam mempunyai tahap motivasi yang sederhana. Hal ini melibatkan guru Malaysia di mana bekerja sebagai penjawat awam juga. Hasil dapatan beliau juga disokong oleh Abdul Ghani Khanizan Abdullah bahawa tahap motivasi kerja dalam kalangan guru yang rendah mengakibatkan ketidakupayaan efikasi kendiri. Selain itu, Nick Ismail dan Masdura Masfar juga mendapati bahawa tahap motivasi guru di Malaysia adalah sederhana dan harus dididik oleh pihak pengurusan. Seterusnya, marilah kita memahami konsep motivasi kerja. Hoy dan Miskel mendefinisikan motivasi sebagai kompleks kekuatan, dorongan, ketekanan atau mekanisme psikologi yang memulakan dan mengekalkan aktiviti ke arah pencapaian. Ja'afar Taqwan menyatakan bahawa motivasi mencorakkan gabungan pengaruh atau kuasa yang mampu menarik minat seseorang, membimbing kepada pencapaian yang baik serta mempengaruhi sikap seseorang. Pernyataan ini selari dengan pendapat Trigona bahawa motivasi merupakan suatu kuasa penggerak yang membantu setiap individu menjayakan amanah profesion dan aspirasi hidup. Manakala Becker pula berpendapat bahawa motivasi adalah proses psikologi yang wujud dalam individu di mana ia mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan. Dalam konteks pekerjaan, motivasi dikenal pasti oleh Mayer sebagai satu daya atau keinginan yang bertenaga dalam mengenal pasti tindakan seseorang pekerja. Mengikut Job Characteristic Theory oleh Heckman dan Oldham, motivasi kerja merujuk kepada perasaan positif yang dialami secara mendalam apabila pekerja dapat melaksanakan kerja dengan berkesan atau baik. Banner pula mendefinisikan motivasi kerja sebagai proses psikologi yang mempengaruhi tingkah laku individu berkenaan dengan pencapaian maklumat dan tugas di tempat kerja. Hardy menyatakan bahawa motivasi kerja merupakan kekuatan yang dapat memberi rangsangan atau dorongan dan semangat kerja kepada seseorang sehingga mereka dapat mengubah tingkah laku untuk meningkatkan produktiviti. Dalam bidang pendidikan, motivasi guru ialah elemen utama dalam memotivasikan pelajar dan menetapkan fungsi sekolah dengan berkesan dan efektif. Hoy dan Miskel menyatakan bahawa motivasi kerja guru adalah kesediaan guru untuk melakukan tugasnya. Sinclair berpendapat bahawa motivasi guru merupakan faktor yang menarik seseorang individu untuk mengajar, berapa lama mereka kekal dalam profesi perguruan,
dan sejauh mana mereka terlibat dengan profesion yang melibatkan aspek pengajaran. Di samping itu, Samuel dan Chipunza mendefinisikan motivasi guru sebagai asas dalam pengurusan sekolah dan turut merupakan faktor penting dalam mewujudkan amalan kepimpinan dan iklim sekolah yang kondusif. Terdapat dua teori telah dibincangkan dalam kertas konsep ini disebabkan teori-teori ini lebih berfokus kepada tahap motivasi kerja di sesuatu organisasi, yaitu teori karakteristik pekerjaan dan teori dua faktor Hesbert. Pengasas bagi teori karakteristik pekerjaan iaitu Heckman dan Oldham. Beliau mendefinisikan motivasi kerja melalui ketiga-tiga pengalaman psikologi di mana merupakan asas kepada motivasi kerja, iaitu pengalaman kerja yang bermakna, pengalaman kebertanggungjawaban terhadap hasil kerja dan pengetahuan sebenar hasil kerja. Apabila seseorang merasai pengalaman kerja yang bermakna, berasa puas terhadap pekerjaan, beliau telah mengalami pengalaman psikologi pertama, iaitu pengalaman kerja yang bermakna. Pengalaman ini dapat ditentukan melalui 3 dimensi, iaitu kepelbagaian kemahiran, identiti tugas, dan signifikasi tugas. Apabila seseorang mengambil kesempatan dan kebebasan bertindak untuk mencapai kejayaan atau kegagalan, beliau telah mengalami pengalaman psikologi kedua, yaitu pengalaman kebertanggungjawaban terhadap hasil kerja. Pengalaman ini dapat ditentukan melalui autonomi, iaitu di mana tahap pekerja mempunyai kebebasan dan pengaturan jadual kerja menentukan prosedur dan cara bekerja. Apabila seseorang menilai diri tentang seberapa berjaya mereka dalam pekerjaan serta memahami keperluan dan manfaat kepada pelanggan melalui maklum balas, beliau telah mengalami pengalaman ketiga, iaitu pengetahuan sebenar hasil kerja. Terdapat 5 dimensi bagi menentukan tahap pengalaman psikologi, iaitu kepelbagaian kemahiran, identiti tugas, signifikasi tugas, autonomi, dan akhir sekali maklum balas. Sekarang kita lihat kepada teori dua faktor Hesbert yang diasaskan oleh Profesor Frederick Hesbert. Beliau telah menyatakan bahawa terdapat dua faktor di mana mempengaruhi motivasi kerja dalam teori ini, iaitu faktor motivator dan faktor hygiene. Faktor motivator dapat mendorong motivasi kerja, manakala faktor hygiene tidak mendorong, tetapi ketiadaan faktor hygiene akan menurunkan motivasi. Jadual ini menggambarkan aspek-aspek yang dirangkumi dalam faktor motivator dan faktor hygiene. 4 situasi motivasi di mana dipengaruhi oleh tinggi dan rendahnya faktor motivator dan faktor hygiene. Faktor motivator dan faktor hygiene yang tinggi merupakan situasi yang amat digalakkan dalam semua organisasi, manakala faktor motivator dan faktor hygiene yang rendah merupakan situasi yang paling teruk. Motivasi kerja dalam kalangan guru amat mustahak disebabkan ia merupakan pemaju dalaman bagi mendorong guru untuk bekerja sama lebih efisien dan bersemangat. Motivasi merupakan pemboleh ubah yang boleh menimbulkan, menggalakkan dan melanjutkan tingkah laku seseorang untuk bertindak aktif bagi memperoleh matlamat kejayaan. Kepuasan kerja guru akan ditingkatkan sekiranya motivasi para guru meningkat. Seseorang guru yang bermotivasi tinggi nescaya dapat meningkatkan prestasi kerjanya. Guru yang berprestasi tinggi lebih bersemangat bekerja untuk meningkatkan kualiti PDP dan juga mempengaruhi rakan sejawat supaya lebih bermotivasi untuk bekerja. Motivasi guru penting untuk guru-guru menempuhi dan mengatasi cabaran dalam pendidikan, misalnya keupayaan penilaian berasaskan HOTS dan pengaplikasian ICT. Motivasi guru dapat memanfaatkan murid dalam perkembangan individu. Guru lebih bermotivasi untuk merancang dan menyeronokkan aktiviti PDP dan seterusnya meningkatkan pencapaian prestasi murid. Seterusnya, saya akan membentangkan cadangan peningkatan motivasi ekstrinsik guru.
Iklim sekolah yang baik dapat menyumbang kepada kejayaan dalam aktiviti PDP dan seterusnya menjalin hubungan yang positif dalam kalangan warga sekolah. Oleh itu, motivasi guru harus dititik beratkan dengan memurnikan iklim sekolah supaya membawa kesan positif terhadap inovasi organisasi. Gaya kepimpinan yang diamalkan oleh pihak pendamping akan mempengaruhi motivasi, kreativiti, kepuasan kerja, dan kejayaan sesebuah organisasi. Pengetua haruslah membina instrumen yang sesuai dalam membina kualiti guru, pelajar maupun sekolah untuk menambah baik iklim sekolah dan seterusnya meningkatkan motivasi guru untuk terus berkhidmat. Di samping itu, guru yang bahagia lebih bermotivasi untuk menyumbang komitmen kerja yang tinggi berbanding dengan guru yang kurang rasa bahagia. Komitmen antara guru juga amat penting bagi melahirkan rasa bahagia di tempat kerja, manakala perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dapat mengekalkan perkembangan mental dan emosi yang sehat. Seterusnya, saya akan membentangkan 7 cadangan peningkatan motivasi intrinsik guru. Persijauhan profesi perguruan merupakan aspek penting dalam menyokong peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru perlu menghargai peluang persijauhan profesi perguruan yang ditawarkan supaya dapat meningkatkan keyakinan dan motivasi diri sebagai tenaga pendidik. Selain itu, pengalaman mengajar guru mempengaruhi tahap motivasi di mana guru novis memiliki tahap motivasi yang lebih tinggi berbanding dengan guru mahir dan guru veteran. Usaha perkongsian pengetahuan dalam kalangan guru harus dipraktikkan manakala usaha menyemai minat guru perlu diteruskan. Seperti yang diketahui, pekerja berasa dihargai dan lebih rela hati menawarkan buah fikiran untuk memperhebatkan sekolah apabila diberi layanan yang baik. Oleh itu, pihak pengurusan haruslah memberi sokongan pembelajaran sama ada dari segi material maupun moral agar dapat meningkatkan lagi tahap motivasi guru dan seterusnya memajukan sekolah itu sendiri. Apabila guru faham dan dapat merasai kepentingan pengajaran, rasa kebertanggungjawaban yang tinggi dan pengetahuan yang tinggi tentang hasil sebenar pengajaran, maka motivasi kerja guru dapat ditingkatkan. Guru-guru disarankan supaya lebih peka terhadap persekitaran pengajaran, di mana dapat meningkatkan tahap pengalaman psikologi. Bukan itu sahaja, motivasi kerja seseorang guru dapat ditingkatkan apabila guru tersebut menyedari kesan pengajaran yang disampaikan kepada kehidupan pelajar, masyarakat dan pembangunan negara. Justru itu, tahap signifikasi tugas dalam struktur pengajaran guru diberi perhatian supaya motivasi kerja guru dapat ditingkatkan. Tahap motivasi guru juga dapat ditingkatkan jika keperluan asas guru seperti pujian dan galakan, penghargaan serta peluang meningkatkan kompetensi seperti latihan dalam perkhidmatan diadakan. Pihak pengurusan sekolah boleh membimbing dan membuat penambahbaikan terhadap tahap profesionalisme guru supaya guru sentiasa berpeluang membangunkan diri dan memperkaya ilmu pengetahuan yang sedia ada. Apabila umur semakin lanjut, guru cenderung untuk mengaitkan pekerjaan dengan diri sendiri dan seterusnya menentukan nilai kerja pada diri sendiri. Guru yang berumur lanjut haruslah berkongsi kebakaran dan pengalaman dengan hati yang terbuka, serta menjadi teladan yang baik kepada guru muda. Sampailah di sini sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.